أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan ayat Al-Quran sentiasa menggetarkan hati kita semua, menambahkan iman kita, insya-Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai, mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang sentiasa menyucikan dirinya. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Ahlul Quran, My Quran Time, baca faham amal, kena terus istiqamah, terus setia dalam rancangan ini. Mudah-mudahan nikmat kita mendapat hidangan nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Taala tidak cabut nikmat ni daripada hati-hati kita semua. Alhamdulillah. Begitulah ayat yang saya baca sebentar tadi, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengasihi orang-orang yang bertaubat kepadanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala nak menggambarkan kepada kita bahawa kita ni manusia yang tidak akan terlepas daripada kesilapan. Mustahil untuk kita tidak melakukan kesalahan, tetapi tidak mustahil untuk kita nak sifarkan dosa-dosa kita dengan bertaubat. Ini jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan Tuhan yang Maha, innaka antat tawwabu ar-rahim, Maha penerima taubat dan Maha pengasihannya. Alhamdulillah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita mulakan dengan sama-sama melihat kepada sinopsis bagi program kita pada hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-27, Allah menerima taubat ya apabila melihat kepada tentera Hunain yang sebelum ini sudah pun sedikit tergelincir ya, tetapi akhirnya Allah kata Allah terima taubat, dan ini pedoman yang penting yang kita ingin belajar apa isinya yang menyambung kepada perbincangan kita semalam. Kemudian kita melihat pada ayat 28, pengharaman masuk Masjidil Haram bagi orang-orang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ba'da amihim hadza, selepas daripada peristiwa Fathu Mekah itu sendiri. Kemudian memerangi ahli kitab ya, bukan sekadar untuk musyrik tetapi juga kepada ahli kitab yang juga kufur, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 29, dan kita akan melihat kepada apakah hakikat realiti akidah ahli kitab ya, kalangan orang Yahudi dan Nasrani, untuk kita memahami secara tuntas dalam ayat 30 hingga ayat 31. Allahumma arhamna bil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء
والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون صدق الله العظيم. Membawa pada resolusi kita bersama pada hari ini. Yang pertama, segera bertaubat apabila berasa diri hebat ataupun rasa diri berjaya, terus bertaubat kerana itu adalah masa untuk Allah memberi pertolongan. Yang pertama. Yang kedua, yakin rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada manusia. Kalau perkara itu nampak syubhah, tidak pasti, tinggalkan kerana Allah pasti akan tolong.
tentang isu rezeki yang diberi highlight pada ayat 28. Dan yang ketiga, jangan meniru sesuatu yang tidak asas ilmu dan kebenaran seperti ahli kitab yang menyebabkan banyak amalan-amalan yang tidak berteraskan kepada kebenaran. Allah, la ilaha illallah. Membawa pada perkataan kita, iaitu perkataan pilihan kita pada hari ini, ghaniya, kaya ataupun tidak memerlukan hal lain. 73 kali disebut di dalam Al-Quran. Bila Allah berjanji, Allah pasti akan kayakan kepada para sahabat, kepada kita semua, apabila kita membuang najis, membuang kotoran-kotoran dalam hati, kita tidak bergantung kepada sumber yang kotor seperti arak, seperti syirik dalam Masjidil Haram kepada kita semua. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Kita akan membahaskan tentang tajwid berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku pada nun sabdu dan mim sabdu. Kita dah bahaskan tentang hukum nun musyaddadah dan mim musyaddadah. Nun yang ada sabdu dekat atasnya, mim yang ada sabdu dekat atasnya, yang mana kita kena baca dengan mendengungkan, menjelaskan dengungnya, memanjangkan suara dengung itu. Maka sekarang ni kita lihat sedikit, walaupun ia simple, inna, imma, walamma, tapi apakah kesalahan-kesalahan yang banyak berlaku di kalangan pembaca-pembaca kita bila berjumpa dengan, biasa kita sebut apa, wajibul ghunnah, wajib ghunnah kat situ kan. Okey, kesalahan-kesalahan biasa berlaku pada bacaan nun musyaddadah ataupun nun sabdu dan juga mim musyaddadah, mim yang bersabdu. Pertamanya dua je. Pertama, memendekkan kadar dengung. Dia dah dengung dah, atau cuma dengung itu terlalu pendek sangat. Contoh ayat pertama yang kita baca tadi, ayat pertama yang kita baca, ayat ke-27, mim sabdu kan, thumma yatubullah, thumma yatu, dia tak panjangkan, tak cukup dengung. Yang kedua, tidak menyempurnakan dengung dengan betul. Macam mana yang dikatakan tidak menyempurnakan dengung dengan betul? Dia tak betul-betul jelaskan nun dengung tu. Dia baca macam ni, innalladzi, dia dimasuk hidung tapi dia tak jelaskan apa sifat gunnah nun itu. Innalladzi, sepatutnya in lidah kita ni, hujung lidah sentuh pada makhraj nun tadi tu, ke hujung lidah tu ke langit. Mari kita lihat contoh tadi. Contoh pada slide yang kedua. Contoh ini juga terdapat dalam ayat yang kita baca pada hari ini. Pertamanya ayat 27. Thumma yatubullah. Tak boleh thumma yatu. Itu yang silap. Maknanya tidak menjelaskan dengung itu betul-betul. Kesalahan kedua tadi. Pertama, tak cukup dengung. Thumma yatu, tak boleh macam tu. Kemudian innamal musyrikuna najas, pada ayat yang ke-28 tadi. Kemudian contoh pada ayat yang ke-28 akhir, innallaha alimun hakim. Innallah, nun tu bersabdu. Kemudian pada awal ayat yang ke-30, وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Pada وقالت النصارى kena panjangkan gunnah dan jelaskan gunnah itu. Nak jelaskan macam mana? Memang hujung lidah kita kena pada makhraj nun dan dijelaskan gunnah itu. Dan ayat terakhir, subhanahu amma yusyrikun, pada ayat yang ke-31, last sekali, kalimah yang last sekali tu, subhanahu amma yusyrikun. Subhanah, maha suci Tuhan daripada apa yang mereka sekutukan. Mereka kata Uzair anak Allah, mereka kata Isa anak Allah, sebagainya. Itu akan dikupas pada muka surat yang ke bahagian yang kedua. Baik, itu tajwidnya hari ini. Pertama, kesalahan tu hindarkan kesalahan, iaitu memendekkan, tak cukup dengung. Dan yang kedua,
tidak dengung dengan sempurna. Jelaskan cara dengung sebenarnya, letak betul-betul hujung lidah pada makhraj nun dan mim itu, kemudian masukkan di hidung. Allah